إلى درج النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام وأصحاب العظام شأن لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang berusaha pihak pengurusan masjid, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa di awal-awal pagi ni marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi berada di sini, masih lagi dapat hidup dalam keadaan kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, umur kita yang ada ini dapat kita manfaatkan sebaiknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa menempatkan kita di tempat-tempat yang sepatutnya, di tempat yang menjadikan saki-baki umur kita ini bermanfaat untuk kehidupan akhirat kita. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Jadi pagi ini tuan-tuan, kuliah tafsir kita mula pada ayat yang ke-8 daripada suratul Naml. Ayat yang ke-8 daripada suratul Naml. Yang ada buku ni boleh tengok muka surat yang ke-170 insya-Allah. Muka surat 170. Kita baca sama-sama tuan-tuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات
تخرج بيضاء من غير سوء في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين صدق الله العظيم. Falamma, mim yang bersabdu. Semua mim dan nun yang bersabdu dalam Quran kita baca dengan dengung 2 harakat. Wajibul gunnah, wajib dengung. Falamma ja'aha. Ja'aha ni man wajib muttasil. Kerana huruf man iaitu alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Maka hukum dia wajib muttasil. Kalau mad jaiz munfasil, huruf mad dengan hamzah bertemu di 2 huruf. 2 kalimah, 2 perkataan, bukan 2 huruf. Di mana huruf hamzah tu akan duduk di pangkal perkataan yang kedua. Huruf mad duduk di hujung kalimah yang pertama. Di sini mad wajib. Ja'aha, sebab huruf mad alif bertemu hamzah dalam satu perkataan, satu kalimah. Kita baca 4 harakat. Nudia amburik. Amburik ni nun mati bertemu dengan ba. Biasanya kalau ada nun mati bertemu dengan ba, lepas tu atas nun tu ada huruf mim. Itu menandakan hukum itu iqlab tu. Mim tu maksudnya kita kena baca dengan bunyi mim. Amburik. Dia tak boleh bunyi dia anburik, anburik. Saya dah selalu sebut iqlab ni kita baca dia ada tiga syarat nanti. 3 syarat dalam baca iqlab ni. Bila kita baca iqlab, dia ada 3 perkara dalam bacaan iqlab ni. Seperti mana yang disebut oleh Syekh Sulaiman Jamzuri, wasalisul iqlabu 'indal ba'i. Dan hukum yang ketiga dalam hukum mim mati dan tanwin iaitu iqlab kata dia. Indal ba'i, ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan ba. Miman bi ghunnatin ma'al ikhfa'i. Bunyi mim, sebab tu dia letak huruf mim tu. Bunyi mim. Dia bunyi am. Miman bi ghunnatin, kena dengung. Yang ketiga ni masalah ma'al ikhfa. Jadi bila ikhfa, ulama-ulama tajwid kata kita kena buka mulut sikit. Sebab tu bunyi dia burik. Dia tak boleh pajab setengah ulama tajwid sebut kalau nak tutup pun tak apa, tapi jangan bunyi betul. Longgarkan bunyi tu. Burik. Itu iqlab. Man finnar. Man finnar, nun mati bertemu dengan fa. Ini ikhfa hakiki. Fa ni huruf-huruf ikhfa yang 15. Jadi kita bunyikan dengung, sembunyikan nun dalam huruf fa. Man finnari. Kan? Man fin. Dua harakat dengung. An-nari sama dengan hukum falamma, mim sabdu atau nun sabdu. Kita wajib dengungkan qadar 2 harakat. Finnari wa man haulaha. Man haulaha, semua nun yang mati apabila dia mati ada tanda mati di atasnya, itu tanda tidak dengung tu. Kalau yang faham dia tahulah kat sini ini izhar halqi, sebab ha tu huruf izhar, maka kita baca dengan jelas dan nyata. Wa man haulaha, dia tak boleh dengung kat situ. Wa subhanallah, ba mati, qalqalah kan, semua huruf yang 5, qaf, ta, ba, jim, dal, bila mati dia akan ada bunyi detakan. Cuma bezanya kalau dia mati di tengah-tengah bacaan, tengah-tengah kalimah, itu qalqalah sughra. Dia tak sekuat qalqalah kubra di hujung, macam qul a'udzu birabbil falaq. Kena kuatlah sebab duduk di hujung. Tapi di tengah-tengah ni wasub ni
Kita tak bolehlah baca wa man haulaha wasub. Wa man haulaha wasub. Ada bunyi ba tu. Wa subhanallahi rabbil alamin. Min man arid disukun, boleh baca 2 harakat, boleh baca 4 harakat, boleh baca 6 harakat. Maka tuan-tuan jadilah bacaan ni lebih kurang bunyi dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ja'aha nudiya an burika man fin nari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin. Lebih kuranglah dari sudut ilmu tajwid. Mari kita tengok sama-sama tuan-tuan dari sudut tafsirannya. Falamma ja'aha, manakala Musa telah sampai ke sana. Jadi kita masih bincangkan, minggu lepas kita berhenti Nabi Musa daripada Madian nak pergi ke Mesir. Di tengah-tengah perjalanan dia sesat tengah gurun padang pasir itu. Kemudian dia nampak cahaya. Maka ditinggalkanlah isterinya yang sedang mengandung itu untuk pergi tengok cahaya tu. Dengan 2 niat. Sama ada pertama dapat petunjuk, mungkin rumah orang situ, sekarang bolehlah tolong minta bertamu. Atau mungkin paling tidak pun batu-batu api, dapat api itu bawa ke isteri dia, bolehlah berdiam, bolehlah memanaskan badan. Jadi sampai itu minggu lepas. Kita sambung lagi sini. Manakala Musa telah sampai ke sana, kedengaran suara memanggilnya, iaitu beroleh keberkatan orang yang dekat dengan api dan orang yang di sekelilingnya, dan Maha Suci Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ayat ini bermaksud bila Nabi Musa sampai di situ, dia nampak api itu, kemudian ada suara menyeru dia. Suara itu berbunyi, beroleh keberkatanlah orang yang dekat dengan api dan orang yang sekelilingnya. Ada suara sebut, siapa duduk kat api ni dia dapat berkat, dan juga yang duduk sekeliling api ni pun diberkati, kata Allah. Dan Maha Suci Allah, Tuhan seru sekalian alam. Manakala Nabi Musa AS sampai ke tempat api itu menyala, tiba-tiba kedengaran seperti ada suara yang memanggil, iaitu amburika man fin nari wa man haulaha, beroleh keberkatan orang yang dekat dengan api dan orang yang di sekelilingnya. Adapun tempat yang dikatakan berkat itu iaitu kawasan berkat yang disebutkan seperti ayat 30 surah Al-Qasas. Nudiya min syati'il wadil aymani fil buq'atil mubarakati minasy syajarah. Ayat ini. Dipanggil dari tepi lembah yang sebelah kanan tempat yang dekat. Yakni Nabi Musa dipanggil dari tempat di mana dia telah sampai ke sana untuk mencari api, maka di kawasan itulah yang diberkati oleh Allah. Kawasan lembah di sekelilingnya juga diberkati oleh Allah, dan dia dimaksudkan di sini ialah tanah Syam. Kalau Syam sekarang ni Syria. Jadi Imam Qutubi pun sebut dalam tafsir dia, yang dimaksudkan di situ adalah tanah Syam, di Syam. Maka tanah Syam itu merupakan negeri yang diberkati oleh Allah. Sebab kat situlah turunnya segala kebaikan dunia dan akhirat. Di situ dia ada berkat duniawiyah dan berkat duniawi dan berkat ukhrawi. Berkat duniawi kenapa? Kerana tanah dia subur, banyak mengeluarkan hasil bumi. Berkat ukhrawi pula kerana di situ tempat lahirnya para rasul, utusan Allah di tanah Syam. Dalam tafsir Khazin ada sebut bahawa suara yang menyeru itu adalah merupakan satu ucap selamat atau tahiyah daripada Nabi Musa alaihi daripada Allah Azza wa Jalla, iaitu mengucapkan keberkatan kepada Nabi Musa dan kepada para malaikat, kerana yang dimaksudkan orang yang dekat dengan api itu ialah Nabi Musa alaihissalam. Saya tengok dalam tafsir Qutubi,
Dalam tafsir itu sebut bila Nabi Musa sampai ke api itu, dia tengok, dia amati api itu keluar daripada pokok yang cukup hijau. Pokok hijau keluar api. Ketika itu Nabi Musa bawa secakap rumput dengan niat nak ambil api itulah. Dia bawa rumput nak bakar. Dia pun tengok biaran sebab api itu keluar daripada pokok yang hijau. Makin lama makin marah, api itu makin hijau. Pokok tu makin jadi hijau. Jadi Nabi Musa pun tengok, dia tak pernah tengok, dia pun risau. Takut dia pergi. Dengan tujuan nak ambil api itu. Bila dia dekat, api itu condong ke arah dia. Api itu condong ke arah dia. Bila dekat-dekat, api itu condong. Dengan keadaan makin hijau. Sehingga dalam tafsir Munir ni kata Dr. Wahbah Zuhaili, cahaya tu bersambung, menembus langit. Terang cahaya hijau tu. Akhirnya disebut dia bukan api. Dalam Quran sebut inni anastu nara. Ini sangkaan Nabi Musa. Dia kata ke isteri, abang tengok api tu dia. Rupa bila dekat bukan api. Bahkan dalam tafsir Munir disebut dia adalah cahaya, ternyata ia adalah cahaya yang bersambung terus menembus langit. Bukan api, tapi cahaya Tuhan semesta alam. Allah Ta'ala buat. Itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi Nabi Musa pun takjub. Bila api itu condong ke dia, seolah-olah api itu nak berkhidmat, dia pun ke belakang. Sebab dia takut. Dia takut. Ke belakang dia. Ketika itulah diseru, amburika man finnari wa man haulaha. Dengarlah satu suara, sesungguhnya diberkati, dapat berkat siapa yang ada dekat api ini dan yang sekeliling api ini. Jadi di sini ulama-ulama dia bahaskan siapa yang ada sekeliling api itu. Adakah maksud dia siapa-siapa yang pergi ke api itu dia akan dapat berkat, ataupun ketika itu di api itu dah ada makhluk lain selain Nabi Musa alaihi salam. Maka disebutkan oleh Ustaz Muhammad San Haji, sebab tu disebutkan di sini, kata dia amburika man finnari wa man haulaha, itu merupakan satu ucap tahiyah, salam daripada Allah Azza wa Jalla, iaitu mengucapkan keberkatan kepada Nabi Musa dan kepada para malaikat yang ada di sekeliling itu. Bila kita tengok dalam tafsir Qutubi kata dalam api itu sendiri ada malaikat menyeru Musa. Satu, Nabi Musa kat sebelah api. Kedua, kata Nabi Musa sebelah api, keliling tu sebenarnya dah ada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, kata api itu Allah Taala tajallikan tanda-tanda kebesaran dia untuk melantik Musa sebagai rasul. Ini bukanlah bermakna Allah Taala ada kat api tu, sebab Allah Taala tak bertempat. Tapi dia mentajallikan tanda kebesarannya. Sebab Ibn Abbas sebut api itu sebagai tanda api kerajaan, api kekuasaan. Ditakwil, ditafsir begitu. Bukan Allah Ta'ala kat itu. Tapi suara seruan tu Allah Ta'ala tajalli kekuasaannya, kehebatannya pada api itu. Bukan Tuhan duduk dalam api itu. Dan inilah yang diterima pakai oleh kebanyakan ulama tafsir. Satu kata Nabi Musa, kemudian malaikat dalam api itu. Itu maksud amburika man finnar wa man haulaha. Siapa yang di api itu malaikat. Wa man haulaha, sekitar tu dikata Nabi Musa. Ada yang kata man finnar wa man haulaha, siapa yang dekat dengan api dan orang sekeliling itu Nabi Musa dan malaikat dah ada. Yang ketiga sebut api itu adalah tanda-tanda kebesaran Tuhan, seperti mana Allah Ta'ala perlihatkan tandanya hari ini. Jadikan bukit, jadikan sungai, jadikan gunung kanang, jadikan angkasa raya yang ada sistem dia sendiri, jadikan matahari, jadikan bulan. Itu tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah ditunjukkan kepada manusia. Begitu juga Allah Taala tunjukkan kekuasaannya kepada Musa AS menggunakan cahaya tadi. Cuma biasa tak adalah pokok berbunyi apa semua berbunyi. Kan kalau pergi kebun motong kota, assalamualaikum, kita tak jadi motong pula. Kita pun bukan rasul, kan? Pergi nak pergi naik sungai, masuk baru pancing balingnya, assalamualaikum di sungai. Jadi tak jadi kita mancing kan.
Kita pun bukan nak dilantik jadi rasul. Tapi Nabi Musa nak dilantik. Ulama sebut ucapan tahiyah daripada Allah. Itu sebab kita tengok dalam surah, dalam Quran sebut Nabi Musa ni digelarkan nabi, digelarkan sebagai nabi yang mendapat gelaran. Kalau Nabi Ibrahim Khalilullah, sahabat. Kalau Nabi Muhammad Habibullah, kekasih. Nabi Musa Kalimullah, nabi yang paling banyak berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak berdialog dengan Allah. Nabi Musa alaihi salam. Kerana dimaksudkan orang yang dekat dengan api itu ialah Nabi Musa alaihi salam. Dan yang dimaksudkan orang yang di sekelilingnya pula ialah para malaikat. Maknanya ada malaikat, ada Nabi Musa di situ. Sebab api yang dilihat oleh Nabi Musa AS sehingga ia tertarik dan menjadi senang untuk datang kepadanya sebenarnya itu adalah cahaya, nur. Maka orang yang berada dalam nur atau berdekatan dengan cahaya diberkati oleh Allah. Dan yang sekelilingnya waktu itu terdiri daripada para malaikat yang dilihat oleh Nabi Musa AS. Mereka sedang bergemuruh suaranya membaca tasbih dan takdis, mensucikan Allah dan memujinya. Kata Ustaz Maksud Haji, Nabi Musa nampak malaikat tu. Ramai-ramai kat situ memuji Allah. Mereka juga diberkati oleh Allah. Maka ucapan kehormatan atau tahiyah itu diberikan kepada Musa alaihi salam dan juga kepada para malaikat. Dan juga kepada para malaikat. Itulah tafsiran dia yang disebut oleh ulama kita. Kata Ustaz dalam tafsir Muni Dr. Wabah Zuhaili sebut sebab tempat itu diberkat, menjadi berkat, kata dia, kerana di tempat itulah Allah Ta'ala menyuruh Musa AS secara langsung, dan di situ jugalah dilantik Nabi Musa secara rasmi sebagai Rasul. Sebagai Rasul. Dengan tidak dinafikan. Tafsiran yang pertama tadi, bumi Syam itu memang bumi yang subur. Kemudian di tempat itu ramai lahirnya para Rasul. Sampailah ke hari ini kan, bumi Syam itu masuk dalam tafsiran ayat Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna fiha, di mana yang kami berkati sekitarnya, masuk Palestin, masuk Syam, Syria hari inilah, itu tanah-tanah yang Tuhan berkat. Di situ ramai lahirnya para nabi. Begitulah orang-orang Yahudi, dia ambil tanah kat situ ya. Dia ambil Bukit Golan daripada Israel, daripada Syria. Dia ambilnya sikit daripada Palestin. Dia ambil Mesir sikit. Itu tanah-tanah yang disebut sebagai Ardun Nubuwah, bumi kenabian. Dengan tidak dapat kita nafikan orang-orang Yahudi ni dulu dapat kitab daripada kita. Kepercayaan kepada Rasul tu dah ada. Cuma dia tak menerima Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi. Yang lain-lain percaya tapi dia tak ikut. Itu orang Yahudi punya kepala lah. Rasulullah dia tak nak terima. Walaupun dia tahu dalam kitab Taurat dah menceritakan tentang kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma dia tak terima Nabi tu sebab dia nak Nabi akhir zaman tu di kalangan bangsa Yahudi. Tiba-tiba datang daripada kalangan bangsa Arab. Dan mengikut riwayat dari Ibnu Abbas mengenai firman Allah burika man finnar, ini dimaknakan quddisa man finnar. Artinya pihak yang ada dekat api itu telah disucikan, iaitu Allah Ta'ala. Dia maksudkan dirinya sendiri yang disucikan dan diberkati. Jelasnya di sini bahawasanya Allah telah manggil Nabi Musa dan diperdengarkannya dari arah api tersebut apa yang hendak dikatakan kepada Nabi Musa. Ini kena hati-hati tengok tafsir ini. Kan orang kata pula Allah Ta'ala dalam api tu. Jadi Allah Ta'ala dah ada tempat pula. Sebab tu saya kata awal-awal tadi sebelum saya baca yang ini, Allah Ta'ala mentajallikan kekuasaan. Saya nak beritahu perkataan tajalli ni apa, menampakkan apa kekuasaannya dengan dijadikan api. Diseru daripada situ. Bukan Allah Ta'ala dalam api tu. Jadi yang burika man finnar tu, diberkati siapa yang ada di api itu, ada pendapat daripada Ibn Abbas menyebutkan Allah Ta'ala memuji diri dia sendiri. Siapa yang diberkati? Dia, diri dia sendiri.
Allah Ta'ala sebut begitu. Dia yang memasukkan dirinya sendiri yang disucikan. Tuhan Allah Ta'ala sucikan diri dia sendiri di situ. Ada pula kaul yang mengatakan api atau nur yang merupakan salah satu tabir mendinding Allah Azza wa Jalla sehingga makhluk tidak dapat berhubung langsung dengannya kecuali dengan disingkapkan tabir itu. Ini pun pandangan Ibnu Abbas. Api itu, nur itu sebagai tabir yang melindungi Allah Ta'ala daripada makhluk-makhluk yang lain. Kalau disingkap tabir itu, dia akan membakar alam ini. Sebab itu dalam tafsir Muni ini dia sebut mensahihkan pandangan daripada Ibnu Abbas berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam yakhfidu al-qista wa yarfa'uhu hijabuhu an-nuru law kashafaha la ahraqat subahatu wajhihi kulla shay'in adrakahu basaruhu thumma qara'a Abu Ubaidah amburika man fin nari wa man haulaha wa subhanallahi rabbil alamin. Sesungguhnya Allah tidak tidur. Tidak sepatutnya dia tidur. Dia menurunkan berat timbangan dan menaikkannya. Hijabnya adalah cahaya. Itu yang ada pandangan kata hijabnya adalah cahaya. Cahaya tu hijab Allah Ta'ala dengan makhluk. Yang bila dia menyingkapkannya, maka cahaya keagungannya akan membakar segala sesuatu yang melihatnya. Sebab tu tak baliklah kan. Bila Nabi Musa dalam waktu yang lain, Nabi Musa nak tengok Allah. Rabbi arini anzur ilaik. Qala lan tarani. Nabi Musa sebut, ya Allah tunjuklah diri tu, aku nak tengok kau tu macam mana kau rupa kau ni. Qala lan tarani. Nabi Allah Ta'ala sebut, kau tak boleh tengok aku. Nak tengok juga. Allah Ta'ala pun sebut dalam ayat Quran juz 9 tu, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Qala lan tarani walakin inzur ila al jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kau tak boleh tengok aku, lan ni tak boleh selama-lamanya kau takkan dapat tengok aku atas muka bumi ni. Tapi kau tengoklah bukitnya. Kalau bukit ni stay kat situ je, elok kokal sekarang, dapatlah kau tengok dia ni. Tapi kok pecah sekarang, memang tak adalah tu dah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika mana Allah Ta'ala nak mentajallikan, kan nak kata menjelmakan jadi polik tafsiran tu. Zat dia di atas bukit tu Sinai tu, meletuplah bukit tu, pecahlah batu-batu tu. Maka pensanlah Nabi Musa alaihi salam. Falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilaik wa ana minal mu'minin. Bila dia sedar, dia pun cakap subhanak, maha suci engkau ya Allah. Aku ni masuk dalam golongan orang yang percaya dengan engkau. Itu Nabi Musa ketika mana nak tengok Allah Subhanahu wa taala. Ada juga perkataan yang mengatakan manusia ni boleh lihat Allah Ta'ala dalam mimpi sebagainya. Itu kena tengok dalam bidang dalam ilmu tauhid lah. Dia agak berat sikit. Kan agak berat sikit. Sampai ada yang sebut wallahu alam sejauh mana kebenarannya. Tapi itu ada pandangan daripada para ulama kita. Orang ni kalau dapat tengok Allah Ta'ala ni, dia akan jadi gila lah. Setting je lari. Lari setting. Cumanya dalam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah ni, di akhirat kita pasti akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu keyakinan ulama-ulama kita. Kan? Itu keyakinan ulama kita. Kemudian Allah mulai berfirman, ya Musa innahu anallahul azizul hakim. Kan? Sebelum tu tuan-tuan tengok ayat muka surat 172 tu. Wa subhanallahi rabbil alamin, dan maha suci Allah Tuhan seluruh sekalian alam, yakni mensucikan dari sifat-sifat kekurangan yang tidak layak bagi zat Allah dan hikmahnya. Dalam kitab Taurat tersebut seperti berikut, Allah datang dari Saina dan naik dari Sa'ir dan meninggi pula di Faran. Ini dalam kitab Taurat. Kita tak jumpa kitab Taurat matan ni, cuma diterjemahkan macam ini. Dimaksudkan kedatangan Allah dari Saina ialah untuk mengurus Nabi Musa menjadi Rasul di Turi Saina. Kan nama tempat tu. Kemudian naik pula dari Sa'ir, maksud dia
Allah Ta'ala lepas mengutus Musa alaihi salam, dia mengutus pula Isa alaihi salam al-Masih. Kemudian meninggi pula di Faron, maksud dia kemudian di Faron ini nama kota Makkah dulu. Dia bangkitkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Sebagai rasul. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, Ya Musa innahu anallahul azizul hakim. Wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Allah yang maha perkasa lagi bijaksana. Kedengaran suara macam itu. Dalam tafsir ni ada sebut, dalam surah Qasas ada sebut, Ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayal mursalun. Wahai Musa, jangan takut. Rasul-rasul aku tak pernah takut dengan aku. Kau tu rasul, jangan takut, kata Allah Ta'ala. Dalam surah Taha ada lagi kan, Inni anallahul azizul hakim. Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Itu dalam surah Taha. Apa tu? Falamma ja'aha apa? Inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sebelum tu, Inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Aku ni Tuhan kau, kata Allah Ta'ala, fakhla'na 'alaik. Cabut selipar kau tu, cabut. Innaka bil wadil muqaddas tuwa. Sekarang ni kau berada di satu lembah yang suci. Wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Aku dah pilih engkau sebagai rasul, fastami' lima yuha, dengarlah apa yang nak diwahyukan. Innani anallahu, aku ni Tuhan, tak ada Tuhan selain aku. Fa aqimis salah, maka hendaklah kau dirikan salat. Dan sampailah ayat panjang bawah tu sampai kita jumpa doa. Itu muka surat awal lagi kan, muka surat 3 surah Taha tu, sampai kita jumpa ayat qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Nabi Musa minta seorang pembantu, Harun, Nabi Harun sebagai pembantu dia. Jadi panjang. Di situlah diceritakan sedikit, diseru, jangan takut wahai Musa kepada apa yang kau lihat. Sesungguhnya aku ingin memilih kamu sebagai rasul. Itu maksud ayat. Ya Musa innahu anallahul azizul hakim. Kan? Di situ Nabi Musa manakala mendengar suara yang memanggilnya, dia menjadi asyik, ingin mengetahui lebih lanjut apa yang akan diterangkan kepadanya. Semasa kedengaranlah titah Allah, iaitu hai Musa, sesungguhnya yang mengajak bercakap denganmu itu ialah Allah, Tuhan yang perkasa, menguasai segala sesuatu, dan dialah Tuhan yang bijaksana dalam tutur katanya dan perbuatannya. Sebab itu sebelum ni kita ada saya ada sebut di tempat lain. Jadi Nabi Musa yakin itu bukan makhluk. Itu adalah suara, betul-betul suara Allah. Disebut innani anallah, memang betul daripada Allah. Sebab kalau makhluk, pada pandangan Nabi Musa, dia mesti berjihad. Dia mesti ada tempat. Maknanya bila tempat, mesti tang atas. Tak pun tak bawah. Tak bawah tang kiri, tak kiri kanan. Tak pun atas belakang, tak pun depan, tak pun belakang. 1 2 3 4 5 6. Kalaulah dia makhluk, mestilah dia daripada sudut 6 sudut ni. Sebab makhluk tu dia akan datang daripada 6 arah ni. Itu makhluk. Kut tengah kita suruh panggil, tengok kanan tak ada, tengok atas tak ada, bawah tak ada, kiri tak ada depan. Kalau betul-betul makhluk, mesti dia ada kat belakang. Dia tak ada makhluk tak bertempat. Makhluk tu bertempat. Tapi Nabi Musa rasa ini Allah sebab dia tak ada jihad. Dengar suara tapi tak tahu daripada mana suara. Maka dia merasakan ini adalah Allah. Sungguhlah ayat ini. Kan? Sungguhlah. Di mana hai Musa, sesungguhnya yang mengajak bercakap dengan itu adalah Allah. Dia pun yakin sebab tak ada arah. Atas tak ada, bawah tak ada, depan tak ada, belakang tak ada, kiri tak ada, kanan tak ada. Salah ni Allah. Maka dia pun dengar seruan berikutnya, wa alqi asab, dan campakkanlah tongkatmu. Manakala dilihatnya tongkat itu bergerak seolah-olahnya seekor ular,
larilah dia ke belakang, tidak menoleh untuk kembali. Firman Allah, hai Musa, jangan kau takut. Sesungguhnya rasul-rasul itu tidak takut di sisinya. Yakni kemudian Allah memperlihatkan kepada Nabi Musa tanda kekuasaannya supaya dapat disaksikan oleh mata kepalanya sendiri dengan bertitah, campakkanlah tongkatnya. Begitu juga dalam surah Toha kan. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tangan kanan kamu itu Musa? Allah Taala tafsirkan lagi dalam surah Toha. Qala hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Ni tongkat aku, kata Musa. Aku gunakan untuk jalan, untuk bertupang, dan aku gunakan untuk halau gembala-gembala aku, gembalaan aku, kambing apa. Qala alqiha ya Musa. Kalau begitu wahai Musa, campakkan tongkat tu. Fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a. Dia pun balik tongkat tu. Tiba-tiba tongkat tu berubah jadi ular. Sama dengan ayat ni, wa alqi asaq. Dia pun Nabi Musa pun baling setelah berlaku dialog dia baling tongkat tu. Falamma ra'aha, tiba-tiba bila baling tongkat tu bergerak-gerak menjadi ular yang besar. Maka ketakutan Nabi Musa nak lari. Bertukarlah rupa ia menjelma seekor ular yang bergerak-gerak cepat. Seketika itu juga Musa undur ke belakang, tidak mahu lagi kembali kerana tersangat takutnya. Maka Allah memujuknya, hai Musa, jangan takut kepada apa yang engkau lihat, kerana para rasul yang menjadi utusanku dan juga para nabi yang telah kupilih, mereka itu semuanya di sisiku tidak takut. Jadi sebelum ni tak salah saya surah apa itu kita bahas. Ular tu Nabi Musa tengok ular yang besar yang dia tak pernah tengok ular sebesar tu. Kalau lari pun memang boleh dingap tahu tak sampai nak lari tu. Jadi terlampau besar sangat ular tu kan. Terlampau besar sangat ular tu, maka ketakutanlah Musa alaihi salam. Kita tengok dalam tafsir Munir ni pun dia tak ada bahaslah besar mana ular tu. Tapi dalam tafsir Qutubi saya tak sempat tengok. Sebelum ni pun ada bahaskan tinggi menjulang langit, cukup besarlah, sebesar-besar ular. Ular itulah yang telah menelan ular-ular yang diwujudkan secara sihir oleh tukang-tukang sihir Musa Fir'aun ketika itu. Sehingga akhirnya ular-ular yang kecil-kecil tu, simpulan-simpulan tali tu habis dimakan oleh ular Nabi Musa kan. Wa alqi asaq talqaf ma sanam. Apa ayat tu? Suruh lempar tongkat jadi ular, dia makan semua ular-ular kecil yang ada. Kan? Di hadapannya ketika dia bertembung dengan ahli sihir Firaun. Maka Nabi Musa pun diseru jangan takut katanya. Kerana utusanku dan para nabi yang kupilih, mereka ini semua tak takut kepada aku. Illa madzalama summa baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Kecuali orang yang zalim kemudian menukarkan dengan kebaikan sesudah mengerjakan kejahatan. Sesungguhnya aku pengampun lagi penyayang. Yakni tetapi barang siapa dari hamba-hambaku yang telah berbuat inaya, buat zalim, dia akan merasa ketakutan. Kecuali orang yang ini itu kemudian telah bertaubat dengan menukar kesalahannya yang sudah-sudah menjadi orang yang baik-baik. Allah Ta'ala sebut, jangan takut, engkau tu Rasul. Bolehlah takut kalau engkau tu orang yang zalim, yang buat kezaliman. Kecuali orang yang kalau dia buat zalim, kemudian dia taubat, dia berubah jadi baik, maka aku akan ampunkan segala dosa-dosanya, kata Allah. Seperti dosa tukang-tukang sihir yang bermain sihir kemudian